Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan cuba menyambung pelajaran sains kita. Okey, yang mana dah lama tertinggal. Untuk hari ini kita akan sambung subjek sains kita unit 3 iaitu manusia. Dan subtopiknya adalah pencernaan makanan. Okey, pada hari ini dalam video ni kita akan tengok anggota badan yang terlibat dalam mencernakan makanan. Okey, siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks pada muka surat 50. Okey, kat situ dalam tu benda yang sama apa yang saya tunjuk dalam video ni, iaitu berkenaan urutan aliran makanan. Okey, di sini kita ada 5 anggota bahagian tubuh badan manusia yang terlibat dalam mencernakan makanan. Anggota yang pertama adalah mulut. Okey, nanti saya akan terangkan setiap anggota yang terlibat ni. Okey, seterusnya selepas mulut, makanan akan pergi kepada esofagus. Okey, sebaik saja makanan melalui esofagus, makanan akan pergi ke dalam perut. Okey, selesai urusan di dalam perut, makanan akan melalui usus. Okey, nanti saya akan terangkan usus yang ada dalam badan manusia. Dan akhir sekali, makanan yang tidak dihadam akan keluar di bahagian hujung, iaitu dubur. Okey, seterusnya kita akan tengok dalam perkongsian saya pada hari ini. Anggota yang pertama adalah bahagian mulut. Okey, tengok contoh video seorang budak tengah makan potato chip. Okey, dalam video tu kita tengok macam mana makanan tu dikunyah, dihancur, menjadi lebih lembut, lebih kecil. Okey, apa jadi kepada makanan apabila dalam mulut? Kita tahu dalam mulut kita ada gigi. Gigi inilah yang akan hancurkan makanan itu. Okey, kita baca sikit. Sebelum makanan diserap masuk ke dalam badan, makanan perlu dijadikan kepada cebisan kecil. Gigi-gigi akan menghancurkan makanan pada cebisan kecil sebelum diserap ke dalam badan. Ya, kita tahu dalam badan kita, dalam mulut kita ada 3 jenis gigi lah. Gigi taring, gigi geraham dan juga gigi kacip. Okey, gigi-gigi itulah yang akan hancurkan, yang akan cuba lumatkan makanan kepada kecil. Okay, seterusnya, makanan yang telah dihancurkan dalam mulut tadi itu akan dibawa ke dalam esofagus. Okey, dalam gambar di sini saya tunjuk macam mana makanan yang telah dihancurkan tadi itu melalui esofagus. Apa tujuan esofagus ni? Okey, tengok pada video ni. Okey, makanan tu dah betul-betul kecil, dah betul lumat, betul-betul muat untuk masuk dalam esofagus. Dia akan masuk ke dalam esofagus. Okey, kita baca sikit. Esofagus adalah tiub yang menghubungkan di antara tekak dan perut manusia. Okey, sebaik makanan telah dihancurkan, air liur akan membawa makanan kepada esofagus. Makanan akan melalui esofagus sebelum tiba ke dalam perut. Okey, kita tengok fungsi esofagus kat sini adalah sebagai laluan untuk makanan daripada mulut untuk ke dalam perut. Esofagus ni dia akan bawa makanan tu elok masuk dalam perut. Okey, tengok gambar grafik tu tengah kekenyangan. Itulah perut kita apabila kenyang. Okey, apa jadi kepada makanan sebaik saja masuk dalam perut? Okey, tengok dalam gambar tu, apa jadi pada makanan tu? Apa perut buat pada makanan tu? Okey, saya akan kongsikan. Kita baca. Sebaik saja makanan sampai ke perut, perut kita akan mengisar dan memecahkan makanan tersebut kepada lebih kecil. Makanan yang telah dikisar akan dihantar ke usus kecil
untuk penyerapan nutrien. Okey, maksudnya makanan yang masuk perut tu, perut kisar lagi, jadi makin kecil. Okey, daripada mulut tadi dah hancur dah. Dalam perut tu, perut kisar lagi hancur. Supaya usus kecil kita dapat serap nutrien. Okey, kat sini saya nak cerita dalam badan manusia ada dua jenis usus. Okey, dalam badan kita terdapat dua jenis usus, iaitu usus yang pertama, usus kecil. Okey, fungsi usus kecil ni adalah berfungsi untuk menyerap nutrien yang diperlukan badan seperti vitamin dan mineral. Okey, sebab saja perut dah kisar, dah hancur, lumat makanan tu tadi, dihantar dalam usus. Usus pun akan menyerap nutrien-nutrien yang ada dalam makanan tu. Khasiat yang ada dalam makanan tu, dia akan serap masuk dalam usus. Okey, dalam gambar ni saya tunjuk macam mana rupa usus kecil lah. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada usus yang kedua, iaitu usus besar. Fungsi usus besar ni menyerap air dan mineral. Seterusnya makanan yang tidak hadam akan menjadi sisa tinja, iaitu najis. Okey, sebaik saja usus kecil dah serap, usus besar serap lagi air dan juga mineral. Lebihan yang tidak dapat diserap tu, makanan yang tidak hadam tu, dia akan proses menjadi najis. Tengok dalam gambar tu, macam mana makanan yang tak habis tu, usus besar proses menjadi najis, dan najis itu akan dibuang melalui organ tubuh. Okey, organ tubuh adalah yang bersambung dengan usus besar. Okey, tubuh bertindak menyingkirkan najis yang tidak diperlukan di dalam badan kita. Okey, tengok sikit video yang saya nak tunjuk kat sini. Sarapan pagi adalah waktu makan yang paling penting dalam suatu hari. Ini adalah sebab Martin memastikan dia tidak terlupa bersarapan. Makanan yang dimakan oleh Martin menjalani proses yang dipanggil pencernaan, pemecahan makanan kepada cebisan lebih kecil supaya nutrien daripada makanan boleh diserap oleh badan. Pencernaan berlaku di dalam salur pencernaan. Salur pencernaan bermula dari mulut hingga ke dubur. Ia termasuk bahagian-bahagian berikut: mulut, esofagus, perut, usus dan dubur. Pencernaan makanan bermula dari mulut. Makanan dihancurkan dan dikunyah menjadi cebisan lebih kecil oleh gigi dengan bantuan lidah. Makanan yang dihancurkan melalui esofagus yang membawa makanan ke perut. Makanan dicernakan lebih lanjut di dalam perut, menjadikannya semakin kecil. Nutrien daripada makanan diserap di dalam usus kecil di mana pencernaan disempurnakan. Makanan yang tidak tercerna melalui usus besar yang menyerap air dan mineral. Makanan yang tidak tercerna yang menjadi tinja keluar melalui dubur. Itulah sedikit sebanyak perkongsian untuk tajuk sains kita pada hari ini. Okay, saya harap video yang saya tunjuk tadi tu sama-sama dapat membantu murid-murid untuk lebih mengulang kaji pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.